kelas PA2 dan saya sebagai wartawan. Saya Siti Munirah binti Muhammad Rafi sebagai individu pertama. Saya Nurul Fatihah binti Muhammad Luqman sebagai individu kedua. Mari kita saksikan Wawancara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Pendidik Berdedikasi Generasi Berkualiti. Okey, baiklah, kita akan mulakan dahulu dengan saya akan ceritakan kisah mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai Rasulullah telah berjaya dengan cemerlang menyempurnakan dakwah baginda ketika baginda menjadi pemerintah Islam di Madinah. Bila ini telah menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai negarawan yang ulung tanpa tidak pernah akan ada tolak bandingnya dalam sejarah dunia. Okey, baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, anda semua pasti sudah tahu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang sangat berdedikasi dan sangat kita perlu jadikan sebagai teladan. Okey, jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara, baginda sering menjadi rujukan dalam sebarang masalah. Hal ini juga kerana beliau bukan sahaja sebagai ketua negara, malah sebagai qadi serta seorang panglima perang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin dalam seluruh urusan daripada hal ibadat hinggalah hal jihad. Baiklah, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda dapat menyatupadukan kaum Muhajirin dan Ansar, Yahudi dan juga musyrikin dengan satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Alamak, nampaknya sudah hujan ya. Jadi mari kita berteduh. Okay, jadi kita pun telah dapat sampai ke tempat berteduh ni. Jadi kita teruskan juga rancangan kita sebab rancangan kita ni memang perlu diteruskan walau apa jua halangan. Okey, jadi kita sambung semula mengenai Piagam Madinah sebentar tadi. Okey, Piagam Madinah ni tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat Madinah, walaupun terdapatnya golongan-golongan kafir ataupun tidak mereka tidak sependapat, tapi dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menyatupadukan mereka dengan perjanjian tersebut walau pada awalnya terdapat kaum Yahudi yang menolak. Di samping itu, para sahabat juga mempunyai keunggulan siasah yang baik dan perlu dicontohi. Pada episod kita kali ini, kita akan mewawancara orang ramai mengenai hubungan keunggulan siasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tokoh-tokoh sahabat dengan guru pendidikan Islam sebagai pendakwah. Baiklah, anda mesti sudah tidak sabar untuk mengetahuinya. Okey, sebelum saya mewawancara orang ramai, saya ingin kongsikan terlebih dahulu mengenai satu keunggulan siasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya ingin kongsikan salah satu keunggulan siasah Rasulullah yang mempunyai sifat penyayang. Terdapat banyak contoh yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat penyayang. Namun saya ingin kongsikan satu contoh yang sangat dekat dengan kita, iaitu sebagai pendidik, di mana terdapat satu hadis sahih daripada Imam Muslim bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih kecil dengan panggilan anakku, sedangkan Anas bin Malik bukanlah anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, berdasarkan daripada contoh ini, guru pendidikan Islam haruslah menggunakan panggilan yang sesuai dan juga panggilan yang baik kepada anak murid. Contohnya seperti wahai anak muridku, ataupun panggillah dengan nama mereka, panggil dengan sopan dan panggil panggilan yang sesuai. Bukanlah seperti hoi, hang, woi, mai sini, bukanlah macam tu. Okey, jadi hal ini dikatakan demikian kerana panggilan yang baik dan sesuai ni dapat menyentuh hati seseorang. Untuk menerima sesuatu ilmu dan dakwah yang ingin disampaikan.
Oleh itu, dengan adanya sifat penyayang, seorang guru pendidikan Islam dapat menjadi pendidik yang disayangi dan dihormati. Di samping dakwah yang disampaikan oleh beliau itu berkesan kepada anak-anak muridnya. Okey, jadi menarik bukan kaitan di antara guru pendidikan Islam dengan keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, jadi anda mesti ingin tahu dengan lebih lanjut bukan? Seperti tokoh-tokoh sahabat kita tak tahu lagi. Jadi mari kita tanyakan kepada orang ramai. Mari ikut saya. Okey, jadi mari kita cari mangsa siapakah yang akan menjawab soalan kita. Mari. Ayo. Nampaknya ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Mari kita lihat siapakah yang akan menjawab soalan kita. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya ambil masa Cik sikit? Boleh. Nak buat apa tu? Saya nak tanya Cik lah kan. Cik kenal tak siapa itu pemimpin terulung kita? Bagi saya, Nabi Muhammad SAW. Okey, Alhamdulillah. Jadi, boleh tak saya nak minta Cik ceritakan sikit? Kan Cik kenal siapa Rasulullah SAW kan? Jadi, saya nak Cik ceritakan sedikit mengenai hubungan keunggulan Sasyiah Rasulullah SAW dengan guru pendidikan Islam sebagai pendidik misali dan juga pendakwah berkesan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Soalan saudari tadi, apakah sifat yang boleh guru pendidikan Islam contohi sebagai pendakwah yang berkesan dan juga pendidik misali? Jadi antara sifat yang boleh kita teladani ialah sifat keadilan Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada seorang perempuan ni, dia datangnya daripada keluarga yang berada, yang mana mereka ni dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat ketika itu. Tapi pada suatu hari ni dia telah pun terkantoi melakukan pencurian dan telah datang Usama bin Zaid kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengurangan hukuman terhadap perempuan tersebut. Alasannya sebab wanita tu datang daripada keluarga yang berada. Jadi Rasulullah SAW telah pun merespon dengan baginda takkan kurangkan hukuman, dia akan melaksanakan hukuman yang adil dan juga sama rata kepada semua tanpa mengira darjat ataupun status seseorang tu. Dan baginda juga telah berkata, walaupun pelaku tersebut merupakan Fatimah, iaitu puteri tercinta baginda yang melakukan perbuatan mencuri, baginda SAW tetap melakukan hukuman yang sama walaupun tu merupakan anak-anaknya. Di sini kita dapat lihatlah Rasulullah SAW ni merupakan seorang yang adil dalam melaksanakan hukuman terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira perbezaan status ataupun latar belakang seseorang tu. Oh, faham. Jadi boleh Cik ceritakan pula hubungannya dengan guru pendidikan Islam? Jadi sebagai guru pendidikan Islam, untuk menjadi seorang pendakwah yang berkesan dan juga pendidik yang misali, guru tu perlulah bersikap adil kepada semua anak muridnya. Kita tahu kan anak murid kita nanti datang daripada pelbagai latar belakang. Contohnya mereka ni berbeza kepercayaan, berbeza taraf ekonomi, persekitaran dan lain lagi, yang mana dia merupakan cabaranlah kepada guru tu sebab mereka berbeza. Guru ni perlulah beri layanan dan juga perhatian yang sama kepada semua anak muridnya. Oh, begitu. Jadi boleh tak Cik ceritakan dengan lebih terperinci mengenai contoh terhadap guru hendak berlaku adil kepada murid tersebut? Boleh. Okay, contoh yang lain, dalam sebuah kelas tu kadang ada anak cikgu, mana anak cikgu ni tak boleh lah kita beri keistimewaan yang lebih kepada mereka. Contohnya kalau anak cikgu kita nak lantik dia jadi ketua kelas, jadi pengawas, ataupun bocorkan soalan untuk nak jaga dia sebagai anak cikgu. Semua tu tak boleh sebab dia perbuatan ni akan tak adil lah kepada rakan yang lain, mana dia akan menganiaya pelajar murid yang lain. Saudari nak dengar lagi satu contoh tentang ketokohan Nabi Muhammad SAW yang bersifat adil lagi tak? Mestilah saya nak. Lagi banyak yang Cik kongsi, lagi banyak saya suka.
Okey, jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu telah pun berlaku banjir yang melanda kawasan Mekah, yang mana dia telah menyebabkan berlaku sedikit kerosakan kepada Kaabah. Dan banjir tersebut juga mengakibatkan Hajarul Aswad ni telah pun berlari daripada kedudukan asalnya. Jadi disebabkan peristiwa Hajarul Aswad tu berlari pada kedudukan asal tu, telah pun berlaku pertelingkahan antara Bani Arab. Contohnya Bani Auf, Bani Hashim, Bani Makhzum dan juga beberapa bani yang lain. Pertelingkahan ini telah pun berlaku selama beberapa hari, dan yang lebih mengeruhkan lagi keadaan, ia hampir mencetuskan peperangan sebabkan tak serta-serta juga mereka hampir bertindak untuk berperang antara sesama sendiri disebabkan perkara tersebut sahaja. Mereka telah pun membuat keputusan untuk melantik seorang untuk menyelesaikan perkara ni. Hasil perbincangan, mereka telah pun bersetuju untuk melantik Rasulullah SAW yang akan menetapkan, yang akan menyelesaikan perkara ni. Sebabkan baginda SAW dikenali sebagai seorang yang Al-Amin. Rasulullah SAW telah membuat keputusan untuk selesaikan perkara ni dengan baginda menyediakan satu kain, dan baginda letakkan Hajarul Aswad tersebut atas kain tersebut. Beliau meminta wakil daripada setiap bani tu memegang setiap bucu kain tersebut untuk berlaku adil. Oh, jadi semua kabilah dapat mendasai lah letak Hajarul Aswad itu kan? Betul-betul. Jadi semua puas hati. Jadi atas kebijaksanaan dan juga keadilan Nabi Muhammad SAW dalam membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah, maka masalah ini telah pun selesai dan mereka semua pun berpuas hati dengan keputusan dan juga tindakan Rasulullah SAW. Jadi tegasnya di sini kita nampaklah kepentingan guru untuk mengamalkan sikap adil ni pada anak muridnya. Oh, baiklah. Terima kasih ya atas perkongsian yang Cik berikan, sangatlah bermakna kepada rancangan saya. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Saya bergerak dulu ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalam. Okey, baiklah. Jadi telah pun kita menemu bual seorang mangsa, iaitu seorang gadis yang sedang menggantung baju di sana. Okey, jadi kita pun telah dapatlah sedikit perbincangan, iaitu keunggulan Rasulullah SAW dengan bersikap adil, dan juga keunggulan Umar Al-Khattab yang bersikap terbuka. Jadi di sini dapatlah kita lihat bahawa guru pendidikan Islam itu haruslah mempunyai sikap tersebut supaya dapat menjadi pendidik yang misali dan juga pendakwah berkesan, kerana dengan adanya sikap adil dan juga bersikap terbuka, anak-anak murid dan juga anak-anak murid ataupun masyarakat sekeliling dapat menerima dakwah yang disampaikan jika diri mereka itu disukai dan disenangi oleh sekelilingnya. Kerana sikap adil dan sikap terbuka ini sangat diperlukan dalam diri seseorang, terutamanya guru pendidikan Islam. Okey, jadi setelah kita menemu bual seorang gadis, mari kita cari mangsa yang seterusnya. Mari ikut saya. Ayuh. Nampaknya ada seseorang sedang baca buku di sana. Mari kita tanya pendapat beliau. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam ya. Kenapa, Cik? Bolehkah saya nak tanya sesuatu dekat Cik? Apa tu? Boleh insya-Allah. Okey, jadi saya nak tanya Cik, kenal tak Saidina Umar Al-Khattab? Oh, kenal sahabat Nabi tu. Alhamdulillah. Jadi bolehkah saya nak tanya pendapat Cik tentang keunggulan Saidina Umar Al-Khattab, keunggulan Syakhsiah Saidina Umar dengan kaitannya dengan guru pendidikan Islam? Oh, Saidina Umar kaitan dengan pendidikan Islam Ya, guru pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Okey, kalau tengok sikap Saidina Umar ni kan, beliau ni dia seorang yang cintakan ilmu dan kembangkan ilmu. Sebab kalau kita boleh tengok dalam sistem pemerintahan beliau, zaman pemerintahan beliau pun beliau banyak buat
benda-benda yang berkaitan dengan kembangkan ilmu, sebarkan ilmu itu sendiri. Okey, kita dari kat situ kita tengok yang Khalifah Umar ni adalah seorang pemerintah yang begitu menghargai ilmu pengetahuan dan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dunia dan akhirat itu sendiri. Jadi pendidikan di bidang ilmu pengetahuan Islam tu dia macam sangat diambil berat lah oleh Saidina Umar tu sendiri, khususnya benda yang bersangkut paut yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran tu sendiri. Okay, jadi antara contoh kita boleh tengok lah apa yang beliau buat adalah waktu masjid macam mana di zaman pemerintahan beliau tu masjid dia didirikan di semua kampung sebagai tempat ibadat dan dalam masa yang sama pusat pengajian dan dalam masa yang sama juga dijadikan sebagai pusat pengajian Al-Quran, dan selain daripada itu masjid juga dia berfungsi sebagai tempat menjalankan ibadat lah, tapi dalam masa sama dia mengajar ilmu-ilmu hukum hakam dan juga ajaran Islam yang lain. Dan zaman pemerintahan beliau juga, beliau mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di kota-kota Basrah, Kufah dan juga wilayah-wilayah lainlah, dengan guru-guru agama dihantar ke pusat-pusat ini untuk mengembangkan lagi ilmu agama itu sendiri. Oh, jadi bolehkah saya tahu apa kepentingan ilmu pengetahuan ni dengan guru pendidikan Islam? Oh, kepentingan dia kaitan dengan guru pendidikan Islam. Jadi macam sebagai guru pendidikan Islam lah di era ni, jadi guru tu dia kenalah cintakan ilmu, tambahkan ilmu dan sebarkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Umar. Jadi barulah ilmu tu murid tu akan dapat dengan baik, dan guru-guru tu juga perlulah macam bersungguhlah sebarkan ilmu tu kepada murid dan juga kepada orang awam yang di sekitar dia. Sebab sebagai guru pendidikan Islam ni, orang dipandang tinggi bila tahu ustazah banyak ilmu, tapi sedangkan tin kosong. Jadi macam tak boleh lah. Jadi kenalah cintakan ilmu, hargai ilmu, sebarkan ilmu. Dan kalau macam kena mengajar dekat kawasan pedalaman pun kena bersungguh juga. Jangan pandang lekeh kepada orang dekat kawasan pedalaman. Dan andai kata kalau ada yang ada mindset orang kawasan pedalaman ni macam tak pandai ke apa, tu usaha kita lah untuk memandaikan, untuk memahamkan murid-murid tu sendiri. Jadi macam tentulah akan bagi lebih manfaat sebab diorang tak ada sumber pengetahuan tu. Jadi kita lah yang kena sampaikan. Dan kita boleh tengok contoh apa yang Saidina Umar buat untuk orang kawasan pedalaman. Beliau hantar seorang guru dekat kawasan pedalaman. Siapa dia? Abu Sufyan. Jadi kita ni kena buat macam tu lah, menyampaikan juga walaupun dekat mana guru-guru tu dihantar. Kalau bagi guru yang baru dipostingkan lah. Gitu saja. Wah, jadi begitu jelas ya dengan perkongsian yang Cik berikan sebentar tadi. Okay, jadi bolehkah saya, selain Saidina Umar, bolehkah saya nak tahu lagi tentang seorang tokoh sahabat yang lain? Oh, boleh. Tapi tokoh sahabat ni saya tak perincikan kepada sesiapa. Jadi saya nak Cik berikan siapa saja yang Cik nak kongsikan. Dan kaitannya dengan guru pendidikan Islam. Oh, siapa Okey, satu lagi tokoh sahabat yang saya rasa boleh dijadikan panduan untuk GPI ni, guru pendidikan Islam, adalah Saidina Uthman. Kalau kita tengok Saidina Uthman ni, beliau sangat suka memberi dan menderma dengan harta beliau. Okay, jadi kalau antara sumbangan beliau yang beliau dah dermakan, nak kata murah hati ni sikap beliau ni, beliau pernah membeli perigi Raumah ke Raudah, istilah saya nama dia, dengan harga 35,000 dirham. Banyaklah juga, mahal tu. Dan beliau bukan untuk kegunaan beliau, tapi disedekahkan kepada orang ramai untuk kegunaan orang ramai. Jadi macam, wah, sangat pemurah ya Saidina Uthman. ya, jadi macam benda tu sangat mengalirkan pahala kepada beliau sendiri. Sangat dermawan lah boleh dikatakan. Dan beliau juga pernah menyumbang dan menanggung sepertiga daripada pembiayaan dan perang, seperti pembelanjaan 10,000 tentera, 1,000 ekor unta, 50 ekor kuda dan 1,000 dinar bagi mempertingkatkan kelengkapan angkatan perang umat Islam. Banyak kan? Kiranya Saidina Uthman ni memang kaya lah ya kan? Ya, beliau memang kaya. Kaya tu memang biasa kita dengar. Tapi yang hebatnya, beliau ni seorang yang murah hati dan dermawan. Itu yang susah kita nak cari tu. Dan jadi kalau dekat sini, kalau kita nak kaitkan, nak tengok apa hubungannya dengan guru pendidikan Islam, guru pendidikan Islam tu perlulah sentiasa memberi. Okey, mungkin kita tahu guru pendidikan Islam, guru ni sebagai guru tak adalah kaya macam Saidina Uthman ni kan.
Tapi apa yang kita boleh tengok kan, untuk jadi macam Saidina Uthman, dengan sentiasa memberi sumbangan tenaga, idea dan masa untuk kita mengajar dan menyebarkan ilmu kepada mad'un kita, itu orang yang dakwah, ataupun kepada murid, kepada masyarakat juga sama. Jadi sebagai seorang guru pendidikan Islam ni, janganlah kita sentiasa rasa dibuli bila dekat sekolah tu. Contohlah kan, biasa kita dengar orang-orang yang berposting katanya semua akan dapat kerja semua. Okey, mungkin tu betul, tapi cuba kita tanamkan diri kita tu, okey, ini adalah tugas aku. Macam kita niatkan untuk buat seikhlas hati, mungkin itu akan menjadi sumbangan pahala kita di akhirat nanti. Sebab kita ni sebagai guru mengajar ilmu, semua tu pahala tu akan mengalir kepada kita apabila murid-murid tu diamalkan. Amalkan apa yang kita buat. Selagi dia beramal, selagi itulah pahala tu akan mengalir kepada kita. Jadi kita cuba tanamkan sifat untuk tidak terlalu berkira dalam benda-benda kebaikan ni. Jadi bila Saidina Osman mampu untuk memberikan wang, kita tak mampu memberikan wang, kita sumbangkan dengan ilmu dan tenaga kita lah, ya kan? Ya, sumbangkan ilmu dan tenaga. Tapi kalau ada dari segi sumbangan wang tu, kita bagilah sumbangan. Contohnya kalau kita kaya kan, kita bagilah buat sponsor ke apa macam Saidina Osman buat. Tapi kita tahulah kebanyakan daripada guru ni tak adalah kaya macam Saidina Osman tu. Jadi antara cara lain untuk kita boleh bagi sumbangan tu, kita bagilah sumbangan segi tenaga dan juga idea lah. Faham. Okey, jadi telah pun jelaslah apa yang saya nak, soalan yang saya nak tanya kepada Cik. Jadi itu sahajalah soalan yang ingin saya buat kepada Cik, ya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kerana telah luangkan masa Cik bersama saya. Boleh sambung baca buku balik. Baik, sama-sama. Okey, baiklah. Berdasarkan temubuan yang kita lakukan sebentar tadi dengan seorang saudari yang sedang membaca buku, dapatlah kita mengetahui bahawa Saidina Umar dan juga Saidina Uthman itu haruslah dijadikan teladan dan juga contoh kepada guru-guru pendidikan Islam masa kini. Hal ini kerana dapat kita lihat Saidina Umar iaitu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi yang sangat mempunyai hubungan dengan guru pendidikan Islam, kerana guru pendidikan Islam ini haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Kerana apa? Kerana guru pendidikan Islam haruslah memberikan ilmu ataupun maklumat yang sahih kepada murid-murid, kerana pendidikan Islam ini sangat berkaitan dengan ilmu akhirat, bukan? Jadi ilmu yang ingin disampaikannya itu haruslah sahih dan guru itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Okey, seterusnya bagi Saidina Osman pula, walaupun kita macam yang saudari membaca buku tadi terangkan, jelaskan kepada kita bahawa walaupun kita tak mampu nak beri wang kepada pendidikan, sistem pendidikan ni, jadi kita boleh sumbangkan dengan ilmu dan juga tenaga kita. Jadi sebagai seorang guru pendidikan Islam, kita perlulah tak berkira lah untuk kita menyampaikan ilmu, kerana seperti yang kita tahu, tiga amalan yang tidak akan putus pahalanya sehingga ke alam kubur nanti, iaitu ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh dan juga sedekah jariah. Jadi apabila kita memberi sumbangan kepada murid-murid, sumbangan ilmu, mereka akan gunakan sehingga ke sampai bila-bila lah. Jadi sampai kita dah meninggal dan masuk kubur pun kita akan dapat pahala tersebut, akan masuk pada kita. Okey, jadi itu sahaja temubuan yang kita akan lakukan pada rancangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.